kita guna dua rod, jadi dia menghasilkan titik bukan plate. Titik positif dan titik negatif. So cikgu akan sambungkan yang belakang tu adalah EHT EHT. Cikgu tunjuk dulu EHT tu macam mana. Okey. Ni dia punya meter pada EHT daripada 0 kepada 6. Tengok unit dia. Unit dia adalah kilovolt direct current. Direct current. So 0 hingga 6000 volts. Okey. Kemudian cikgu akan masukkan minyak masak, cooking oil. Okey. So kat rumah ni cikgu cuba guna makanan ikan. Sebab makanan ikan ni dia floating. Tapi dia agak besar. Kemudian cikgu akan sambungkan. Ini negatif. Dan ini. Okey. Sekejap Alamak, Alang, Dun. Okey. So cikgu akan on. Ni. Cikgu akan naikkan nilai voltan dia. Okay, kamu akan nampak makanan ikan tu akan bergerak. Menunjukkan adanya medan elektrik di antara dua titik. Okey, dia akan menghasilkan bentuk garis lurus. Cikgu tambah lagi. Okey. Ini bukan benda hidup Ini makanan ikan Alang. Oi. Oh weh. Okey. So agak cantik dia punya corak, tapi rapat-rapat sebab dia punya titik tu rapat kan. Kalau cikgu jarakkan sikit lagi nampak jelas lah. Ini cikgu cuba off sekejap. Cikgu cuba jarakkan sikit. So dia akan rearrange balik dia punya corak medan elektrik.
Okay, sekarang dia punya potential difference between 2 point is a 6 kilovolts, 6,000 volts, 6,000 volts. Okay, itu titik antara titik So, cikgu off. Kita lihat satu lagi. Okay, ini adalah two plate. Two plate. So, sini plate positif dan negatif. Okay. Yang merah positif dan yang hitam negatif. Okay. Okay, kita cuba lihat. Kita masukkan minyak. Minyak ni sebagai medium untuk objek tu bergerak. Okay. Masukkan, letakkan. Wah, banyaknya. Okay. Dan cikgu on. Okay, so kita dapat lihat corak yang dihasilkan garis lurus di antara dua plate. Cantik pula. Apa lagi? So kalau kita tunggu lama, dia akan menghasilkan garis lurus yang selari. Dia akan menghasilkan garis lurus yang selari. Okay. Go off. Dan satu lagi mungkin kita boleh buat satu plate dan satu titik. Okay, ini satu plate dengan satu titik. Titik negatif lihat. So dia sedang rearrange. Okay. Okay, kemudian nanti kita akan lukiskan corak medan elektrik ni dalam buku modul tu. Ada nak tunjukkan nanti. Okay, ni corak dia. Tak cantik lah dia punya apa. Apa kita pergi kepada ni.
modul. Okey. Modul. Okey. Kita lihat dalam aktiviti ni. Okay, to study the electric fields line by using electric fields kit. Okay, mengkaji corak medan elektrik menggunakan kit medan elektrik. Sebut semolina. Cikgu tak guna hari ni sebut semolina sebab dia macam powdery, dia macam berdebu. Semolina ni kita buat pizza. Ditaburkan dengan seragam dia. Cikgu hari ni guna guna makanan ikan sebab yang penting dia boleh floating on the oil. Kalau ditenggelam, dia tak akan bergerak. Okey, bekalan kuasa VLT dihidupkan, sebut semolina di atas permukaan elektrik bergerak mengikut arah medan elektrik. Okay, flow to the direction of electric fields. And then seterusnya garis medan elektrik dapat diperhatikan. Okay, tadi kita dah perhatikan garisan medan elektrik. Okay, bekalan VLT digunakan bagi menghasilkan medan elektrik yang kuat. Okay, to produce strong electric fields between two plate or 2 points. Okay, di sini dia kata menggunakan minyak zaitun, guna cooking oil. Mahal kot minyak zaitun kan? So kita pakai cooking oil saja. Minyak zaitun mempunyai kekonduksian elektrik yang rendah, oleh itu serbuk semolina bergerak bebas di atas permukaan. Okay, ini yang cikgu buat tadi. So kamu lukiskan. Okay, kalau kita lihat di sini, merujuk kepada buku teks kamu, cuba rujuk buku teks kamu. Okay. Medan electric fields ialah kawasan di sekitar zarah bercas di mana sebarang cas elektrik berada dalam kawasan tersebut mengalami daya elektrik. Okay, itu definisi electric fields. Definisi electric fields iaitu an electric field is the region, kawasan around a charged particle, di sekeliling satu zarah bercas, di mana where any electric charge, di mana jika terdapat sebarang cas elektrik either positive or negative located in that region, terletak pada dalam kawasan tersebut, will experience an electric field. Bermaksud di sini dia mengalami daya elektrik. Daya elektrik di sini ada dua, iaitu attractive force dan daya tarikan atau repulsive force. Daya tolakkan. Macam mana, masa bila dia menghasilkan daya tarikan, masa bila daya tolakkan dihasilkan, ia bergantung kepada jenis charge. Okey, sebelum tu kita lihat dulu macam mana kita nak lukiskan bentuk cas, bentuk medan elektrik. Okey, kalau kamu rujuk buku teks kamu, dia cantik. Tapi dalam soft copy punya buku teks, dia tak jelas. Cikgu pun hairan kenapa dia punya kualiti dia berbeza. Kenapa kualiti dia berbeza. Okey, kalau kita lihat buku teks. Okey, untuk cas positif, medan elektriknya adalah anak panahnya daripada positif. Anak panahnya daripada positif. Manakala cas negatif, arah medan elektriknya adalah ke arah cas negatif. Anak panahnya ke arah cas negatif. Itu kamu kena ingat. Kena ingat. Manakala ini adalah the interaction between charge. Okay, kalau kita lihat dua zarah yang mempunyai cas yang berbeza. Dua zarah yang mempunyai cas yang berbeza akan mengalami attractive force, daya tarikan. Itu yang kita lihat tadi dalam aktiviti. Manakala jika dua zarah yang sama cas
dia akan menghasilkan mengalami daya tolakan. Daya tolakan. Manakala zarah dan plate satah yang berbeza bercas, kita dapati dia akan menghasilkan attractive force, daya tarikan. Manakala jika dua plate yang mempunyai satah cas yang berbeza, dia juga menghasilkan medan elektrik yang mewujudkan daya tarikan. Yang mewujudkan daya tarikan antara dua titik atau dua plate. Corak medan elektrik boleh dilukis menggunakan garis-garis beranak panah. Garis-garis anak panah. Setiap garisan beranak panah mewakili satu garis medan elektrik, dia kata. Okey, masih mewakili satu medan elektrik. Okey. Di sini kekuatan medan elektrik. Okey, jadi medan elektrik mempunyai nilai atau dipanggil sebagai the strength of electric field. Okey, andaikan satu cas uji positif, maksudnya ada satu cas yang bercas positif diletakkan berhampiran dalam satu medan elektrik. Contoh dalam darjah 3.4 ni. Cas uji tersebut akan mengalami daya elektrik, iaitu sama ada daya tolakan atau daya tarikan. So dalam kes ini apa yang dihasilkan? Daya tolakan. Dia menghasilkan daya tolakan. Kenapa daya tolakan? Sebab cas uji ni bercas positif. Berdekatan dengan cas positif. So dia akan mempunyai sama cas, maka dia akan mewujudkan repulsive force, daya tolakan. Okay, F. Daya tolakan F. Manakala jika cas uji tersebut, cas uji positif tersebut didekatkan dengan medan elektrik pada cas negatif, ia akan mewujudkan attractive force, daya tarikan. Daya tarikan. Maksudnya cas uji positif tu Q ni akan mendekati cas negatif ini. Okay, the strength of electric field E pada satu titik dalam medan elektrik boleh dikatakan sebagai daya elektrik yang bertindak ke atas seunit cas positif yang terletak pada titik tersebut. So ini formula bagi the strength of electric fields. E equal to F divided by Q. F tu apa? F tu adalah daya elektrik dan Q adalah kuantiti cas elektrik in Coulomb. So your unit SI bagi the strength of electric fields is Newton per Coulomb. Newton and C besar untuk Coulomb negatif 1, kuasa negatif 1. So kita lihat pada bahagian imbas kembali. Ini kamu belajar unit cas ni dalam tingkatan 2 iaitu unit SI bagi cas ialah Coulomb. Singkatan dia C. Okey, kemudian galeri maklumat, arah garis medan elektrik mengikut arah tindakan daya elektrik ke atas cas uji positif yang terletak pada dalam medan elektrik tersebut. Okey, kita lihat ini. Medan elektrik yang ditunjukkan di antara dua plate selari. Satu positif, satu negatif yang bertentangan charge. Positif and negatif adalah seragam, dia kata. Kalau kita lihat tadi dalam aktiviti tadi, kita dapat lihat dia menghasilkan parallel lines, garisan-garisan yang selari jika kita menggunakan dua plate yang bercas berlainan. Medan elektrik seragam ini diwakili oleh satu set garis medan elektrik yang selari antara satu sama lain, yang ni. Okay, kekuatan medan elektrik E dihasilkan oleh dua plate bercas selari ialah E sama dengan V divided by D. Apa itu D? Apa itu V? Okay, kita lihat sini. E adalah kekuatan medan elektrik yang kita belajar tadi, iaitu apa dia tadi? E equal to
F per Q, charge. Okay. F per Q. Manakala ia juga medan elektrik juga boleh dihitung menggunakan formula E equal to V per D. E equal to V per D, di mana V adalah the potential difference between two plates ataupun nilai beza keupayaan yang dibekalkan oleh VLT tadi, alat berwarna biru tadi. Sebab itu kalau cikgu lihat tunjuk tadi, cikgu gunakan nilai voltan beza keupayaan yang sangat tinggi iaitu 6000 volts yang beza keupayaan di antara plate positif and negatif. Kenapa cikgu menggunakan beza keupayaan yang tinggi? Supaya cikgu dapat menghasilkan nilai kekuatan medan elektrik yang tinggi. Kemudian D itu apa? Jarak di antara dua plate selari. Maksudnya di sini, kalau nilai D, jarak antara dua plate itu pendek, rapat, bermaksud kekuatan medan elektrik akan meningkat. Okey, sebab itu tadi kalau cikgu lihat tadi, apabila cikgu menggunakan meletakkan nilai jarak antara dua titik positif negatif dia rapat, kita nampak dia punya susunan makanan ikan tadi rapat-rapat, sampai kita tak dapat lihat corak yang sebenar. Kemudian cikgu jarakkan sedikit supaya kita dapat lihat dia punya corak tu lebih nampak jauh-jauh, nampak macam split sikit lah. Okey, jadi ia bergantung kepada jarak di antara dua plate. Okey, nanti juga kita akan lihat dalam aktiviti yang seterusnya nanti tentang kekuatan medan elektrik. Okey, unit SI bagi medan elektrik dirumuskan juga sebagai voltan per meter. Voltan per meter. Ini untuk dua plate yang bercas. Okey, yang ni kita nak lihat satu lagi aktiviti kelakuan zarah bercas di dalam suatu medan elektrik. Okey, sebelum tu better kamu lukis dahulu corak ni. Okey, nampak tak? Nampak ya. Ketiga-tiga nampak jelas? Dia cek kena zoom. Jelas. Jelas Okey, kamu salin dulu. Okay, juga kamu boleh rujuk pada buku teks. Dalam SPM mungkin dia akan minta kamu lukis lukis. Dia berikan dua plate atau dua titik atau satu plate satu titik. Kemudian diminta kamu draw lukis dan pastikan the direction, arah anak panah itu mesti betul dan juga corak lukisan kamu juga corak medan elektrik juga mesti betul. So the direction must be, anak panah tu mesti bermula daripada positif. Kemudian ke arah negatif. Okey. Okey dulu. Kalau dah sudah, beritahu
Sini, alah. Alah. Siap? Dah siap. Dah je. Dah Okey, kita nak pergi kepada aktiviti yang kedua, demonstrasi guru juga. Okey, kita nak lihat kelakuan zarah bercas dalam suatu medan elektrik. Jadi kita ada dua aktiviti kat sini. Jadi kita lihat dulu. Okay. Susunan radah yang pertama. Okey, dalam susunan radah pertama kita menggunakan satu bola polystyrene yang disalutkan dengan aluminium foil. Aluminium foil. Kenapa kita perlu coated with the aluminium foil? Because we need to increase the electron ataupun the charge yang boleh bergerak, yang mengalir. Kalau kita guna polystyrene, kenapa kita guna polystyrene? Because kita dapat menggunakan bola yang ringan. Sebab itu kita perlukan logam, tapi kita tak boleh menggunakan bola besi atau bola tembaga, bola copper, sebab dia akan jadi berat, di sini besar, so it's difficult to move, susah untuk bergerak. Kemudian ada dua plate, satu plate disambung kepada positif, so ni jadi positif lah. Kemudian satu lagi plate disambung kepada negatif. Kemudian bola tu digantungkan menggunakan nylon string. Nylon string. Kemudian satu lagi aktiviti adalah kita boleh lihat menggunakan candle, flame of candle. Satu disambung kepada positif, satu lagi disambung negatif. Okey, lilin tu, nyalaan lilin tu diletakkan di antara dua plate yang berbeza. Bila bekalan kuasa EHT atau VLT ni dihidupkan, dia yang kalau kita bekalkan nanti, kita bekalkan 3 kV sehingga 6 kV. 6 kV. So kita akan dapat lihat nanti apa yang terjadi kepada zarah-zarah yang bercas ni. So di sini akan wujud medan elektrik. Akan wujud medan elektrik. Okay, kita lihat dulu yang ni. Okay. Tak off lagi. Sangat bahaya. Sangat bahaya. 6,000 volt kot. Okay, cikgu off dah. Cikgu kena angkat dulu. Okay, yang ini plate positif. Cikgu dah labelkan plate positif. Kemudian di sini kita sambungkan kepada negatif. Negatif. So inilah dia punya plate. Kemudian ini polystyrene ball coated with the aluminium foil. Kemudian ini adalah nylon. Okay. And switch on. Kita increase the voltage across between two plates
from 0 to 3 kilovolt. Okay, 3 kilovolt. And then kita gerakkan, kita sentuhkan bola ke arah positif. So apa dapat kita perhatikan? Okay, apa dapat kita perhatikan di sini adalah bola polistiren tu berayun di antara dua plate. Okay, apabila kita meningkatkan nilai voltan, potential difference between two plate to 6 kilovolt, the maximum, we notice that the period of oscillation, tempo ayunan dia akan meningkat. Dia punya kadar, frekuensi dia akan meningkat. Dia akan lagi cepat. Dia akan lebih cepat berayun. Okey, jadi penerangannya adalah pada muka surat buku teks 97. Pada muka surat 97. Okey, cuba lihat pada muka surat 97. Yang pertama, okey, apabila bola polistiren disesarkan menyentuh plate logam bercas positif dan dilepaskan, bola tersebut akan berayun berulang alik di antara kedua-dua plate logam sehingga bekalan kuasa dimatikan. Okey, apa yang terjadi sebenarnya? Semasa bekalan kuasa dihidupkan, bola polistiren bersalut logam berada di antara dua plate logam yang bercas dan tidak bergerak. Kerana dalam keadaan asal, bola polistiren ini dikatakan bercas neutral, di mana bilangan cas positif dan negatifnya adalah sama. Okey, seterusnya apabila bola polistiren disesarkan sehingga menyentuh plate logam negatif atau plate logam positif, cas positif pada bola akan dinyahcaskan. Bola polistiren akan bercas negatif. Persamaan cas yang sama di antara bola polistiren dengan plate logam menghasilkan daya tolakan yang menolak bola tersebut. Bola polistiren bercas negatif akan ditarik ke arah plate positif. Okey. Manakala yang keempat, di plate logam positif, elektron pada bola polistiren akan dipindahkan ke plate logam positif sehingga bola tersebut bercas positif. Okey, sebab elektron telah ditarik oleh terminal positif kan. Jadi, okey, dalam kat sini kita kena faham secara konvensionnya yang boleh bergerak adalah cas negatif sahaja. Kenapa hanya cas negatif sahaja yang boleh bergerak? Kerana cas negatif terletak di luar nukleus atom. Okey, maksudnya boleh bergerak disebabkan oleh pergerakan elektron dari satu atom ke atom yang lain. Manakala cas positif tidak boleh bergerak dengan andaian bahawa cas positif adalah dipunyai oleh subatom proton, di mana proton terletak di dalam nukleus sesuatu atom. So kat sini kita kena tahu cas positif tidak boleh bergerak. Tetapi dia boleh dinyahcaskan dengan kehadiran cas negatif. Okey, bola polistirena yang bercas positif akan ditarik atau tertarik ke arah plate logam negatif. Proses ini berulang sehingga bekalan kuasa dimatikan. Okey, macam ni. Cikgu tak matikan lagi cas bekalan kuasa, dia masih berayun. Okey. Cikgu nak minta seorang berikan penerangan secara buka mic. Okey. Siapa nak cuba? Nak menguji kefahaman kamu. Okay. Who want to be a volunteer to explain? And then I will start from switch on the EHT and then the ball is displaced to positive plate. Apa yang terjadi?
cikgu sesarkan bola ke plate positif. What happen the next process? Okay, apa yang berlaku? Dia punya ayat bahasa dia, apabila bola disesarkan ke arah plate positif. Okay, lepas tu sambung. Siapa nak cuba? Kelas Krypton dulu. Cikgu panggil kelas Krypton dulu. Chloe, lama tak dengar suara Chloe. Okay, when I displace the ball toward to the positive terminal plate. Okay, sambung. When the positive ball is displaced to the positively charged metal plate, the electrons in the polystyrene ball will be transferred to the metal plate until the ball becomes positively charged. Yes, correct. Okay, and then what happened? Okay, the next one. Okay, thank you Chloe. Okay, good. Okay, apabila bola polystyrene disesarkan atau didekatkan menyentuh plate positif, negatif charge elektron ataupun charge negatif daripada bola akan ditarik atau dikeluarkan daripada bola ke arah plate negatif, plate positif dan mewujudkan atau menghasilkan bola yang bercas positif. Okay, so bola telah bercas positif. Neon pula sambung. Okay, what happened the next step? Esmond? Okay, sambung. Esmond? Okay, Imran lah. Imran. Ya, Ego. Okay, sambung. Apa yang berlaku? Bola dah bercah positif. Berdekatan dengan terminal positif. Okay, apa jadi? What happened? The metal plate produce a repulsive force which pushes the ball away. Okay, good. The positively charged plate produce repulsive force, menghasilkan daya tolakkan. Kenapa dia menghasilkan daya tolakkan? Because same charge. Same charge. Okay, same charge. And then what happened to the ball? Move away. Bergerak menjauhi plate positif. Okay, sekarang ni dia berayun ke plate negatif dan menyentuh plate negatif. Okay, kelas Zenon pula. Zenon, Anas, cuba terangkan apa yang berlaku pada plate negatif seterusnya. Okay, bola pecah positif bergerak mendekati plate negatif. Okay, apa jadi lepas tu Anas? Daripada kefahaman kamu. Ikut bahasa kamu je, tak apa. Anas. Ada tak Anas ni? Yang tak ada je. Nick? Nick? Mana Nick Yusof? Nick? Tak ada juga? Aizati. Jarang-jarang cikgu nak panggil. Aizati. Aizati. Ya. Okay, apa jadi? Cas positif pada bola akan dinyacaskan? Dinyacaskan maksudnya apa? Dinyacaskan cas tu. Maksudnya cas negatif daripada mana?
Positif. Okey, bola dah bercah positif kan? Bergerak ke arah plate negatif. Okey, kamu cakap tadi bola cas positif pada bola dinyacaskan. Betul tak? Kan? Ya. Kenapa dinyacaskan? Macam mana dia boleh dinyacaskan? Kerana apa? Kerana ada apa yang mengalir daripada sini, daripada terminal positif, daripada negatif ke bola? Cas apa yang bergerak daripada negatif ke bola? Nik Yusof diam. Anas pun diam. Hussein? Hussein? Okey. Berdasarkan kefahaman kamu, bola positif bergerak ke arah plate negatif. Aizati kata tadi, bola yang bercah positif dinyacaskan. Kan? Betul? Okey, macam mana dia boleh dinyacaskan tu? Sebab apa? Sebab cas negatif. Cas negatif. Daripada mana? Daripada Daripada logam. daripada logam, plate logam tu kan? Bergerak ke arah bola. Jadi cas positif pada bola tu dinyacaskan, dan bukan setakat dinyacaskan, bola tu akan mengalami lebihan cas negatif, mempunyai cas negatif yang berlebihan. Jadi apabila cas negatif berlebihan pada bola, bola tu bercah apa? Negatif. Negatif juga. Jadi bola yang telah bertukar jadi bercah negatif, negatively charged ni akan ada apa? Daya apa kat sini? Dengan plate ni. Daya tolakkan. So plate logam negatif menghasilkan daya tolakkan ke atas bola yang bercas negatif. Seterusnya bola bergerak ke plate logam positif. Bagus Hussein. Bagus. Okey, faham kat situ? Nak menerangkan? So kalau kita lihat kat sini, kenapa cikgu rapatkan dua plate logam tu? Sebab apa? Bila dia punya jarak D tu makin rapat, nilai kekuatan the strength of electric fields lebih kuat. Ingat tadi formula tadi? Formula tadi ialah apa dia tadi? E equal to F per D. F per D pula dah. V per D. Di mana kalau nilai D ni, jarak ni pendek, kekuatan medan elektrik bertambah. Okey, jadi cikgu cuba rapatkan lagi. Okey, rapatkan lagi. Dan cikgu akan switch on. Kita lihat. Lagi laju dia berayun. Okey, lagi laju dia akan berayun. Bila cikgu jauhkan, cikgu tambah nilai D, dia punya kelajuan ayunan dia dah berkurang. Okay, nampak tak perbezaan kat situ? Okay, tadi cikgu hanya tunjukkan bila kita ubah dia punya nilai voltan. Nilai voltan ni cikgu rapatkan dulu. Cikgu rapatkan dulu. Kemudian cikgu ubah kekuatan potential difference between two metal plate. Okay, bila cikgu kurangkan, dia jadi ayunan dia semakin berkurang. Bila cikgu lajukan, kuatkan dia, tingkatkan dia punya beza keupayaan, dia akan berayun lebih
laju. So kat situ kita dapat lihat lah. Kita dapat lihat hubungan antara basic keupayaan, potential difference between two plates. And then kita dapat lihat juga hubungan antara kekuatan medan elektrik dengan jarak antara dua plates. Okay, ada soalan tak? Okay, satu lagi adalah aktiviti yang kedua menggunakan nyalaan lilin. Nyalaan lilin. Switch off dulu. Kita gantikan bola logam tadi dengan lilin. Mana lighter? Lighter kat sini. Okay. Kesan medan elektrik ke atas nyalaan lilin. Ke atas nyalaan lilin. Tapi kita kena rapat lah untuk aktiviti ni. Kita rapatkan. Kita zoomkan sikit. Okay, sekarang ni EHSD belum dihidupkan dan cikgu cuba tunjukkan juga dia punya nilai. Cikgu on. Apa jadi? Apa jadi kepada nyalaan lilin? Nyalaan lilin tu split by 2. Terbahagi kepada dua bahagian. Sebahagian pergi ke arah plate negatif, toward to negative, and then one portion deflect to positive plate. But more portion, the larger portion deflect atau move to negative plate, berbanding dengan bahagian yang ke arah plate positif. Jadi apa penerangan yang boleh kita katakan di sini? Okey, penerangannya adalah pada muka surat 98. Pada muka surat 98. Okey, di mana kita lihat soalan muka surat 98. Pada muka surat 98 menyalaan itu tak ada, putih je. Okey, apabila bekalan kuasa dihidupkan, nyalaan lilin akan tersebar di antara kedua plate logam. Sebaran nyalaan lilin menghala ke arah plate negatif lebih besar berbanding yang menghala ke arah plate positif. Haba daripada lilin menyebabkan udara mengion menjadi ion positif dan ion negatif. Ion negatif akan tertarik ke plate logam bercas positif, manakala ion positif tertarik ke plate logam bercas negatif. Okey. Dia bukan cation dengan anion kat sini. Dia adalah contoh elektron. Elektron tu dinamakan sebagai bercas negatif. Ion bercas negatif. Sebab dia mempunyai, dia tak bukan cation dengan anion. Jangan confuse kimia. Okay, nombor 4. Ion positif mempunyai jisim dan saiz yang lebih besar. Okay, ion positif ni adalah bermaksud kat sini adalah atom yang mempunyai proton lebih banyak daripada elektron. Okay, atom yang mempunyai lebih banyak proton berbanding elektron. Jadi nilai jisimnya lebih besar sebab dia ada mempunyai nukleus. Di dalam nukleus satu atom dan saiz lebih besar berbanding ion negatif. Ion negatif itu adalah elektron. Oleh itu, sebaran yang tertarik ke arah plate logam bercas negatif lebih besar berbanding dengan sebaran yang tertarik ke arah plate logam positif. Okay, boleh faham kat situ? Okay, dalam exam kemungkinan diminta kamu lukiskan gambar rajah ni. Ush, okay, makin kuat. Okay, apabila cikgu kurangkan dia punya boltan,
okay, dia akan tidak terpesong. Tidak terpesong. Ambil cikgu tambahkan beza keupayaan, dia akan divided by 2. Okey. Nanti cikgu hantar dalam grup. Okey, seterusnya kita lihat kepada nota. Berkaitan dengan arus elektrik. Berkaitan dengan arus elektrik. Cikgu dah bincang tadi sebenarnya. Okey, electric current. Peralatan elektrik akan berfungsi sekiranya terdapat arus elektrik mengalir dalam litar elektrik yang lengkap. Arus I ialah kadar pengaliran cas Q dalam satu konduktor. Ingat, electric current is the rate of charge flow. And the rate of flow of charge Q in a conductor. Gambar benda ni cikgu dah terangkan tadi kan? Cikgu dah terangkan tadi. Dekat sini tadi cikgu dah terangkan. Di mana kalau kita lihat di sini, cikgu tunjukkan tadi, arus ialah kadar pengaliran charge. The rate of charge flow. The rate of charge flow. Maka daripada formula I equal to Q per T, unit bagi charge adalah coulomb dan unit bagi masa ialah saat, second. So unit SI untuk current ialah coulomb per second. Coulomb per second. Atau ampere. Okay, sama ada kita boleh tulis menggunakan unit SI coulomb per second, atau kita biasanya kita tak guna coulomb per second, tetapi kita biasa guna unit ampere. A besar. A besar. Jadi kat sini kamu kena familiar penggunaan simbol. Simbol yang digunakan untuk arus adalah I besar. Kalau kamu menulis, kena tulis dengan I besar, bukan I kecil. Q, charge, digunakan nilai Q, nilai simbol Q yang besar. So, kamu kena guna capital Q. Masa T kecil, tak boleh guna T besar. Okay, jadi penggunaan simbol tu penting. Ada yang menyebut nama dia ampere. Ada yang sesetengah negara menyebutnya sebagai ampere. Okay, ada, kalau kamu tengok dekat YouTube, ada setengah pensyarah menggunakan istilah unit ampere, disebut ampere, 2 ampere, 3 ampere. Sebenarnya itu adalah ampere. Kita biasa menggunakan ampere. Okay. Potential difference. Tadi kita dah faham tentang arus elektrik. Kita pergi kepada yang kedua tentang beza keupayaan atau potential difference. Potential difference. Okay, anda telah mempelajari bahawa arus elektrik adalah kadar pengaliran cas elektrik. Bagaimanakah arus elektrik ini boleh mengalir dalam litar? Hal ini dikaitkan dengan beza keupayaan. Okay, cikgu dah terangkan tadi. Macam mana elektron tu boleh mengalir, boleh bergerak kan daripada A ke B. Macam mana elektron boleh bergerak daripada A ke B, disebabkan adanya potential difference di antara A dan B. Mesti ada potential difference yang mewujudkan satu medan elektrik yang boleh menggerakkan elektron tu. Okey, dalam medan elektrik, satu zarah dengan cas positif, mengapakah keupayaan elektrik lebih tinggi daripada kedudukan lebih dekat dengan cas tersebut? Idea je. Arus dapat mengalir dari satu titik ke titik yang lain dalam litar kerana wujud beza keupayaan di antara dua titik
di dalam litar tersebut. Okay, dia kata macam cikgu terang tadi lah. Akan ada beza keupayaan, potential difference between 2 point A dan B. A dan B. Beza keupayaan V, potential difference between 2 point in a electric field is the work done, W, to move 1 coulomb of charge, untuk menggerakkan 1 coulomb charge di antara dua titik tersebut. Okey, cikgu terangkan macam ni. Ada satu charge positif, warna lain lah. Warna positif merah. Charge positif. Dan ada satu lagi tested charge, testing charge juga positif. Okay, kita tahu charge positif ni dia ada apa? Dia ada medan elektrik kan? Dia ada medan elektrik. Dia ada medan elektrik di sekelilingnya. Electric field region. Electric field. So, apabila charge uji positif ni nak digerakkan ke arah charge positif ni, apa yang berlaku? Fakhrul Haziq, apa yang berlaku? Kalau kita letak kat situ, Q, charge tu. Kita letakkan dalam satu medan elektrik tu, apa yang berlaku pada charge positif warna biru tu? Fakhrul? Anis? Senyap. Iman? Kata Iman? Hai, pergi mana semua ni? Di sarapan Iman? Tak ada kok? Joanne? Cikgu. Okay, what happened to the positive charge here? This one. If we move this charge toward to the positive charge, what happened to the both of them? What the force produce? Repulsive. Yes, repulsive force. Repulsive force. And dia akan bergerak, ditolak keluar. Okay. Sekiranya ada dua titik, and there are 2 point A and B. We know that both of them will experience repulsive force. Akan mengalami daya tolakan antara satu sama lain. But we try to force, kita paksa juga charge positif ni we try to force, kita paksa charge positif ni bergerak daripada B ke A. Kan, kita paksa. Apa jadi? Apa yang kita buat sebenarnya? Kalau kita terpaksa, kita tahu nak menggerakkan charge positif daripada B ke A, yang mana ada daya tolakan, kita terpaksa, we have to against, kita perlu menentang daya tolakan tersebut. Betul tak? Betul. Betul kan? Kita macam menentang daya tolakan yang akan wujud ke atas charge ni. So apabila kita cuba menggerakkan bertentangan arah, menentang daya tolakan tersebut, apa yang kita buat? Kita buat kerja, betul tak? Kita buat kerja, work done. Berlakunya penghasilan kerja, kita lakukan kerja. Okay, kita lakukan kerja. Lakukan kerja untuk apa? Untuk menggerakkan charge positif ini from B to A. Okay, kita melakukan kerja. Kenapa kita melakukan kerja? Sebab di antara dua titik ini mempunyai potential difference, mempunyai beza keupayaan. Kalau tak ada beza keupayaan,
Kita lakukan kerja tak? Tak, kita tak akan lakukan kerja. Kita tak akan lakukan kerja. Contohnya kalau kita Apple daripada pokok kita lepaskan, jatuh ke bawah. Betul tak? Dia jatuh ke bawah kan? Kenapa apple ni boleh jatuh ke bawah? Okay, kenapa apple ni jatuh ke bawah? Sebab apa? Sebab adanya perbezaan tenaga keupayaan graviti daripada titik A di antara titik A dan titik B. Faham tak? Jadi di situ apple tu akan jatuh daripada A ke B kerana adanya perbezaan tenaga keupayaan. So that the apple ataupun dia akan bergerak ke bawah. Begitu juga kalau apple tu daripada bawah ke atas. Daripada bawah ke atas. Apabila kita lempar bola apple daripada bawah ke atas, juga sama juga kita akan melakukan kerja. Kita akan melakukan kerja sebab menentang daya tarikan graviti. Kita menentang daya tarikan graviti. Begitu juga jika macam ni, anda yang cikgu. Kita dah belajar tentang pressure in liquid, right? Pressure in liquid. Okay. Okay, kemudian dekat sini ada air. Kemudian di sini juga ada air, tapi dia punya level dia rendah. Okay. Kalau kita bincangkan in term of pressure, bahagian manakah yang mempunyai tekanan yang lebih tinggi? Bahagian A atau bahagian B? Kak Gendron, which region, which area have high pressure? B. Tak dengar? Kawasan mana yang mempunyai tekanan air yang tinggi? Kak Gendron? B. Tak dengar? V ke A ke B? B. V. Okay. Iris. Tekanan cecair. Ingat tekanan cecair. Apa formula tekanan cecair? P equal to Iris. Ya, cikgu. Formula tekanan cecair. Pressure in liquid. P equal to? Rho Hg. Yes, rho Hg. Rho is the density, H is the depth, ketinggian, dan G adalah gravitational acceleration, pencetan graviti. So dekat sini, kalau kita lihat dekat kawasan ni, A, H-nya tinggi berbanding di bahagian B. So that tekanan air di bahagian mana yang lebih tinggi? Okey, kalau kita lihat daripada formula ni, semakin bertambah ketinggian, kedalaman, the depth, the increase the pressure. So, Kak Gendron, bahagian mana yang mempunyai tekanan yang lebih tinggi? Pezin? Di Pezin? A, betul, A. So, A mempunyai tekanan yang lebih tinggi berbanding tekanan di B because of the depth is higher than B. So that if we open the valve, kita buka valve ni. Apabila kita buka valve ini, kita buka valve tu, apa terjadi kepada air? IV. What happened to the water? IV?
What happened to the water flow? When we open the valve. Just logic, secara logiknya. Hong Chi? Water Water? water flow out. Water flow? Water flow out. Flow out, yes. Flow out from where to where? A to B. Yes. The water will flow from A to B. And when we open the valve, bila kita buka valve tersebut, dia punya injap tersebut. So the water here will move, and then this water here up. Okay, berlakunya perubahan isi padu air. Okay, kenapa air mengalir daripada A ke B? Kenapa ada? Ada perubahan, ada pengaliran air tersebut. Because terdapat perbezaan. Terdapat perbezaan apa? Iman, terdapat perbezaan apa yang menyebabkan dia boleh mengalir? Disebabkan oleh ada perbezaan apa? Senyap. Tekanan cikgu. Ya, betul. Siapa cakap tu? Adik? Adik. Terima kasih adik. Kerana terdapatnya perbezaan tekanan antara dua kawasan A dan B pada awalnya, menyebabkan air akan mengalir daripada A ke B. And because of they are different in pressure between A and B, so that the water will flow from A to B. Okay, itu yang cikgu nak bagikan kamu idea, to generate idea about potential difference. Nak menjana pemikir idea minda kamu tentang beza keupayaan. So, tadi cikgu dah terangkan untuk menggerakkan charge positif ini daripada B ke A, kita perlu melakukan kerja. We have to work done. Kita perlu melakukan kerja. Kerana wujudnya apa? Wujudnya potential difference between B and A. Kalau yang ni tadi, dia sama aras, ada tak perbezaan? Dia ada tak perbezaan tekanan? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada perbezaan tekanan, air tu tidak akan bergerak daripada A ke B atau B ke A. And sebab dia tidak mempunyai perbezaan tekanan. Okey, kita kembali kepada perbincangan beza keupayaan tadi. Okey, beza keupayaan V di antara dua titik dalam satu medan elektrik ialah kerja W yang dilakukan untuk menggerakkan 1 coulomb charge di antara dua titik tersebut. Okey. Formulanya adalah V sama dengan W per Q atau V sama dengan E per Q. W tu simbol daripada work, E tu simbol daripada energy. Apabila kita melakukan kerja, we use energy. Kita menggunakan tenaga. So that the work done and the energy unit equal, sama, iaitu joule. Okay, V is a potential difference, beza keupayaan, and then W is a work done, kerja yang dilakukan. E adalah tenaga yang digunakan to work, untuk melakukan kerja. And then Q is the total charge and flow when we use, apabila kita melakukan kerja untuk menggerakkan charge dalam satu medan elektrik. So unit SI bagi beza keupayaan V ialah joule per coulomb. Joule per coulomb atau volt.
Okay, maksud di sini jika nilai voltanya V equal to 1 volts means that bermaksud, apa maksud dia? Bermaksud berdasarkan kepada formula tadi, V sama dengan E per Q, bermaksud jika kamu lihat nilai dia 1 volt, bermaksud sebanyak 1 joule of energy needed atau required to move 1 coulomb of charge, untuk menggerakkan 1 coulomb charge. Okay, untuk menggerakkan 1 coulomb charge from one point to another point. Okay, from one point to another point. So di sini kita akan dapat nilai apa? 1 joule per coulomb. Okay, faham tak kat situ? Okay, kalau cikgu letakkan nilai V sama dengan $10 volt. 10 volt. Apakah maksud 10 volt tersebut? Nabil? Nabil? Ya. Okey, apa maksud 10 volt tu kat situ? Maksud dia satu joule diperlukan untuk gerakkan 1 coulomb charge. Ha? Maksudnya apa? 1 joule tenaga untuk menggerakkan 1 coulomb charge. 10 Ha. 10 joule tenaga. 10 joule tenaga untuk digunakan untuk menggerakkan berapa banyak coulomb charge? 10. 10. Okey, 10 coulomb. Dapat apa ni? 1. Dapat 1. Sama tak dengan ni? Tak sama tak? Tak. So 10 joule tenaga digunakan untuk menggerakkan berapa coulomb? 1. Ya, betul. 1 coulomb charge. Dari satu titik from one point to another point. So baru kita dapat 10 joule per coulomb, betul tak? Betul. Jadi kenapa cikgu tanya macam tu? Supaya kamu faham maksud beza keupayaan tersebut. Okey, cikgu tambah lagi. Kalau 200 dekat rumah kita, kita apa? 1.5 volt. 1.5 volt. Naufal. Ya. Okey. Kalau kita biasa jumpa bateri kan, ada bateri tu dia labelkan 1.5 volt tu tak? Okey, apa maksud dia? 1.5. Bateri tu membekalkan tenaga sebanyak 1.5 joule untuk menggerakkan apa? 1 coulomb. Ya, untuk menggerakkan 1 coulomb charge. Okey, untuk menggerakkan 1 coulomb charge. Okey. Jadi bateri tu yang dilabelkan pada bateri tu, nilai voltan tu adalah bermaksud pada kita ialah bateri tu boleh membekalkan tenaga sebanyak 1.5 joule bagi 1 coulomb charge. Bagi satu coulomb charge. Kalau bateri tu bateri 9 volt. Kita ada bateri 9 volt kan? Yang petak tu, mana bateri 9 volt saya? Masa nak tak jumpa. Okay, bateri petak tu 9 volt. Maksudnya bateri petak 9 volt tu
membekalkan tenaga sebanyak 9 joule. Supply 9 joule of energy to 1 coulomb of charge to flow from one point to another point in a closed circuit dalam satu lingkar yang tertutup. Okay, faham tak kat situ? Okay, kita pergi ke modul lah. Pada modul. Okay, sambil-sambil tu, ni kita masuk tutorial kan? Okay, kita buat sama-sama. Okay, salin je. Kita bincang tadi. Apabila bola polistirena bersalut logam ditarik menyentuh plate positif, bola itu akan menerima lebihan cas positif dan ditarik ke plate negatif. Kerana cas yang sama saling menolak dan cas yang berlainan saling menarik. Okay. Dah belum? Dah Ya. Dan Okay, kemudian aktiviti yang tadi, apabila bola polistirena menyentuh plate negatif, casnya akan dinetralkan. Seterusnya bola menerima lebihan cas negatif dan ditarik ke plate positif. Okay, when the ball touch negative plate, its charge is neutralized. Then the ball receives remaining negative charges and is pulled toward positive plate. And then C, the process is repeated and cause the ball to oscillate. D, the speed of the ball increase. Okay, laju bola berayun boleh ditingkatkan apabila yang pertama, jarak antara plate logam dikurangkan. We close both plate. And then number 2, berat bola dikurangkan. The weight atau the mass supposed to be mass. Yang bahasa Melayu ni betulkan sikit. Bukan berat jisim. Cikgu fizik ni. Jisim bola dikurangkan. Bahasa Inggeris betul. Mass of the ball is reduced. Okay, nombor 3. Voltan pada bekalan kuasa ditingkatkan. The potential difference between two metal plate increase. Okay, C. Kesan medan elektrik ke atas nyalaan lilin. Ke atas nyalaan lilin. Lengkapkannya pernyataan berikut. A. Haba mengion molekul udara di sekeliling nyalaan api untuk menghasilkan ion positif dan ion negatif. Apabila suis bekalan kuasa dihidupkan, ion positif tertarik ke arah plate negatif manakala ion negatif tertarik ke arah plate positif. Nyalaan lilin tersebar ke kedudukan arah bertentangan tetapi lebih luas ke arah plate negatif. Jisim ion positif lebih besar daripada ion negatif. Ini menyebabkan nyalaan api tersebar dengan tidak sekata. Okay, lebih banyak ke arah plate negatif. Sebab jisim ion positif lebih besar. Okay, so tutorial siapkan uji kendiri 3.1. Okay, siapkan uji kendiri 3.1 ni dan juga latihan in your textbook page 99. Okay, siapkan latihan uji kendiri 3.1 dalam modul dan siapkan latihan
praktis formatif 3.1. Okey, kalau boleh selepas dah siap, hantar terus kepada cikgu untuk semak. Okey, supaya cikgu tahu kamu buat kerja sewaktu tutorial. Macam nak kena bagi hadiah lah pula. Alah, tak payahlah hadiah-hadiah. Kan kamu kan nak SPM. Berusahalah untuk SPM. Masa depan kamu lah tu SPM tu. Kan? Cikgu buat kelas ni pun hadiah lah kan? Okey, boleh? Boleh. 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 So, kamu sambung kepada aktiviti, menjalankan aktiviti tutorial dengan latihan yang cikgu bagi tadi. Okey. Dan kalau dah siap terus snap, hantar terus ke dalam Telegram cikgu personally. Supaya cikgu boleh semak terus. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Sebentar ada soalan tak? Kalau ada soalan tanya nanti. Okey. Dan cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Adik. Oh, adik. Nah.
Assalamualaikum. Okay. Saya nak tunjukkan kelas pun habis sebenarnya. Budak-budak pun dah left. Ada lagi yang tak left. Tapi tak apalah. Okay, hari ni saya... Now ada lagi ya? Tak boleh tanya soalan ke? Atau Ya, cikgu ada meeting ke? Cikgu just nak tunjuk cikgu aktiviti tadi. Oh, saya ada soalan tentang aktiviti tadi. Okay. Yang tu itu polystyrene ball kan? Ya. Masa dia positively charged dan dia dah displace, yang positively charged polystyrene ball itu sampai ke negatively charged metal plate. Mengapa macam electrons akan transfer dari negatively charged plate kepada polystyrene ball? Tetapi mengapa tak sampai neutral sudah, kerana ada gravitational potential energy kan? Kenapa sampai neutral sudah tak go back? You mean the metal ball? The positively charged metal ball discharge. Ya, dia di-neutralize dan selepas kenapa tidak selepas terus neutralize, tak terus like saya rasa macam tak sempat negative charge yang lain untuk masuk sehingga jadi negatively charge. So mengapa macam textbook cakap negatif dia akan discharge nanti menjadi negatively charge sebab rate of electron transfer dia sangat tinggi ke? Ya. Okay. Lagi. Okay. Okay. Ya, cikgu. Okay, Assalamualaikum semua cikgu. So hari ni saya buat aktiviti dengan pelajar tentang medan elektrik medan elektrik. Cikgu boleh nampak Sekejap Okay. So ini aktiviti saya buat dengan pelajar tadilah. Okay. Seperti mana dalam makmal seperti mana dalam makmal. So saya sempat bawa balik semua alat radas termasuk EHT. Okay. Bila kita onkan EHT, ini kita dapat lihat dia berayun kan. Okay. Kemudian apabila we reduce the voltage and the potential difference between two metal plate, you can see the oscillation becomes lower. So dia ada relate dengan V kekuatan elektrik, medan elektrik dengan V. And then when we increase the potential difference, so that the strength of electric fields increase. Okay, and then one more thing is the distance between two plates. So when we increase the distance between two plates, you can see the oscillation is lower. And then when we decrease the distance between two plates, you can see the speed of oscillation increase. Okay, that's the first activities.
and then using candle. Okay. Switch on the EHT. Okay, untuk aktiviti ni kita kena dapatkan sedikit. So ni negative plate. Ni positive plate. So kita dapat lihat lah. Kita dapat lihat penyalaan akan divided by 2 portion and then more portion toward to the negative plate. Okay, itu penerangan yang kita boleh benda ni yang kita boleh tunjukkan kepada pelajar lah. Okay, ada cikgu-cikgu nak respon apa-apa? Nak tanya, steel ball tu buat dengan bola pingpong, wrapping dengan aluminium wrap Saya menggunakan polystyrene ball. Polystyrene ball. Polystyrene. Yang guna pingpong ball, dia berat. Okay. Pasti kita guna polystyrene ball dan tali mesti pakai nylon. Tak boleh pakai tali benang putih. Dan kita wrap dengan aluminium. Ambil kat dapur. Dia punya power supply tu memang nak kena direct current Kalau guna alternating current, ada beza tak? Ke sama je? Alat ni adalah dipanggil EHT, extra high tension. Dia ni kalau dia tak sama macam power supply biasa. Kalau power supply biasa dia adalah step down transformer. Daripada 240 volt kepada 20, 2, 4, 6, 8, 12 kan. Itu power supply yang biasa kita guna. Tapi untuk aktiviti ni kita kena pakai extra high tension power unit ni sebab dia merupakan step up transformer. Dia meningkatkan nilai voltan daripada 240 volt arus terus, arus uralik, dia convert kepada arus terus yang voltannya tinggi. Kalau kita lihat sini, dia boleh mencecah sehingga 6 kilovolt atau 6000 volt. Sekarang ni saya guna 6000 volt. Maksud dia kalau kita guna power supply biasa memang takkan dapat result macam ni lah betul tak? Betul. Tak akan dapat. Cikgu Khairul, boleh tak saya nak minta bahan-bahan yang Cikgu Khairul guna ni? Saya rasa saya pernah buat, cuma tak dapat macam yang kita expect lah dalam aktiviti tu kan. Mungkin sebab salah, kita pun tak tahu nak cari barang sepatutnya lah, barang-barang yang macam ni. Plate tu pun saya rasa saya punya pun dah tak tahulah, mungkin sebab saya guna pingpong ball kot hari tu, saya dah wrap dengan aluminium semua kan, tak jadi. Kalau ini saya guna ni, plate ni metal. Tapi ni penebat. Dia ada penebat ni. Sebab dia lebih selamat lah kalau kita pakai plate ni. Kalau di sekolah lama saya dulu tak ada plate ni. Saya guna cepek elektroskop je. Jadi dia agak bahaya. So pada cepek elektroskop tu saya kena sambung dengan stopper getah. Baru saya boleh kepit dengan electrode stand. Kalau tak nanti logam bertemu logam dia akan current flow. Retorte stand Cikgu Khairul tu pun dah letak ni letak apa simen kat situ? Nak bagi dia stable Ni atas meja saya ni, atas meja workstation saya. Saya tengok macam dah letak simen ke dia memang macam tu? Tak, bukan simen. Kakak lama. Dia berkarat. Dia berkarat. Okay, ni satu lagi saya buat tadi. Saya off dulu.
Ni. Okay, ni saya menggunakan kalau dalam buku tag dia guna semolina punya powder kan. So saya tak guna. Ada kat dapur saya tak guna. Saya guna semalam untuk buat pizza. So saya guna hari ni, saya guna makanan ikan yang floating. Dah memang confirm makanan ikan ni akan floating. So dia akan tidak akan tenggelam dalam minyak. Itu kebaikan dia. Saya dapat idea pagi tadi. Okay, apabila saya switch on, so ni yang hitam tu negative point, and then yang merah ni positive plate. So lama-kelamaan dia akan rearrange lah, dia akan menyusun untuk membentuk corak garisan medan elektrik. Tu kita gerak-gerak sikit ke. Sebab dia terlalu besar kan. Kena pakai sebut makanan ikan yang lebih halus. Makan ikan gapi. So agak lamalah nak tunggu dia punya dia punya corak tu akan nampak lebih cantik. Okay, satu lagi, kalau kita guna dua plate. Ini dua plate. Kalau yang pakai plate, nampak lebih cantik lah. Kalau kita tunggu lama, kita akan dapat garisan yang selari antara satu sama lain. Cikgu ada tanya apa-apa? Okay. So minggu ni saya baru masuk bab elektrik. So memang banyak aktiviti yang kena buat, kena tunjuk, demo kepada pelajar. So hari Isnin pukul 7.30 sampai pukul 9.30 kelas fizik form 5. Esok kelas fizik form 4. Pukul 11.30 sampai pukul 1.30. Esok bab graviti. Yang ni pun kena pakai EHT juga. Okay, step up transformer tu. Pakai power supply biasa tak boleh jadi. Tak nampak kesan dia. Okay, boleh juga. Biasanya pakai benih rumput kering. Tapi biasa-biasa memang pakai yang tu. Tapi fikir hari ni malas nak keluar rumah. Lepas tu basah pula tu. Bunga rumput, so pakai makanan ikan gapi sebagai alternatif lah kebab kat rumah.
sebut makanan ikan. Makanan ikan gapi. So dia floating lah. And dia tidak akan tenggelam dalam minyak. Okay, kalau tak ada apa-apa, itu je lah saya nak share hari ni. Saya rasa ada satu lagi yang makanan ikan yang halus tapi saya tak buka lagi tadi. Sebenarnya ada satu lagi yang lebih halus daripada ni. Lagi bagus sebenarnya. Yang penting kalau kita nak tunjukkan pada pelajar, bawah tu background dia mesti putih. Jadi bila kita tunjuk kepada pelajar, dia nampak jelas lah corak tu. Ada kat dalam makmal sekolah tu dia pakai plate kayu kan. Pakai bawah tu plate kayu. So bawah petri dish tu kita kena lapikkan dengan apa? Kertas turas. Kita lapikkan kertas turas ataupun kita buatkan kertas bentuk bulat. Kita letak bawah petri dish. Tu nampak lebih jelas lah kalau kita nak demo pada pelajar kan. Tadi pakai voltan maksimum 6 kV. Pakai 6 kV. Tak ada masalah. Jangan sentuh sudah. Tapi walaupun sentuh, dia punya arus kecil je. Lebih kurang 2 mA saja. Sikit je. Cikgu Khairul nak minta nama alat yang cikgu guna ni, saya pun nak beli juga. Yang mana? Alat warna apa? Alat yang ini? Ini ke? Ini nama dia itulah dalam buku. Kit Medan Elektrik. Kalau cikgu nak, boleh berhubung dengan pembekas suria. So far saya rasa pembekas suria adalah pembekal peralatan makmal yang dia tahu apa keperluan cikgu. Okay, dan pembekas suria dia tahu silibus dan dia berhubung dengan Prof. Rosli Jaafar. Kalau nak berhubung dengan pembekas suria, sekejap nama dia Encik Ramli Saya bagi nombor bukan saya nak promote ni, saya tak ada share pun. Pembekas surat nama dia adalah Cik Ramli 019 366 0543. Cik Ramli. Pembekal suria. So kalau nak beli apa photogate ke, beli dengan dia. Sebab dia tahu keperluan radar siapa yang cikgu perlu guna. Contohnya kalau cikgu nak beli Borden gauge kan, nak beli Borden gauge untuk eksperimen gas law, cikgu selalu tanya saya, banyak kali cikgu, setiap tahun cikgu tanya saya, cikgu kenapa Borden gauge di sekolah saya tak boleh nak guna untuk buat Boyle's law boleh cikgu, tapi nak buat Charles law, nak buat apa Gay-Lussac's law tak boleh, jarum tak naik, tak gerak pun. Betul cikgu. Sebab Borden gauge yang dibekalkan ada satu kat sekolah tu, dia terlalu besar, dia terlalu keras. Dan Borden gauge tu bermula dengan 0. Sepatutnya Borden gauge yang kita nak guna bermula dengan atmospheric pressure. Maksudnya jarum Borden gauge tu ditunjuk pada 100 kilopascal. Dia tunjuk pada 100 kilopascal lebih kurang. Bukan tunjuk kosong. Sebab apa dia tunjuk tekanan atmosfera? Sebab Borden gauge tu memang dalam keadaan bertekanan atmosfera. Jadi kalau cikgu nak dapatkan Borden gauge macam yang sesuai untuk hukum gas, bolehlah berhubung dengan Encik Ramli. Sebab dia lebih faham. Assalamualaikum Encik Khairul, dengar tak? Dengar. Okey, nak tanya yang pasal eksperimen medan elektrik ni. Kan kalau kita pakai VLT tu,
sebenarnya saya jarang sampai 6 volt tu sebab saya rasa macam seram sikit kan. Sebabnya kalau kita start daripada 0 volt, so kita pula sampai 3 volt, okey. Itu sepatutnya kalau misalnya dalam segi bersama macam 3 volt. Ya. Okey, lepas tu bila kita okey, betul tak? 3 volt kan? So eksperimen ni akan berlangsung dengan baik sekiranya kita tinggalkan dia punya bilangan voltan dia lah. Betul. Tapi bila kita upkan sikit, saya punya VLT tu dah bunyi macam lain macam bunyi. Dia ada bunyi macam berdengung sikit. Tu yang kita stop increase dia punya voltage tu. Sebab yang bunyi berdengung tu standard ke biasa ke? Kita kena faham dia punya struktur dalaman step up transformer ni. Dia step up transformer kan. So dalam tu ada coil. Ada. Jadi apabila dia berlakunya soft iron tu, dia kan apabila kita cutting flux transformer pun dia akan berbunyi kan sebab dia vibrate. Okey. Kemungkinan patutlah kalau dawai copper yang digunakan tu tidak berkualiti, jadi voltan yang dihasilkan tinggi menyebabkan dia boleh melebur lah kan. Itu kalau yang murah lah. Yang sebab tu ada berbunyi dan sebagainya tu. Tapi yang ni tak ada masalah pun. Ini sebabnya agaknya dah peralatan dah lama sangat kot. Puluhan tahun dah kot agaknya. Kalau dekat logik lah. Kalau dekat Serimbang Kota hari tu memang EHT tu memang zaman Tory punya lah. Tapi setelah baru ni memang EHT dia memang barulah. Ada masalah. Ini memang daripada 0 sampai maksima dia 6 yang ni? 6 kilovolt. Okey. So Cikgu Khairul tadi memang pakai 6 kilovolt lah kan? Saya mula 0, lepas tu nak tambah. Lepas tu last kali sampai 6 lah. Sebab okey. Tapi yang ni dia tak berbunyi lah ni? Tak ada. Senyap je. Tak berbunyi. Okey. Faham. Dan EHT menjawab persoalan. EHT ni juga nanti kalau cikgu nak buat aktiviti dengan bulb elektronik, tube Pala Maltese, kita kena pakai alat ni juga. So alat ni banyak guna dalam aktiviti ni dan juga dalam bulb elektronik. Bila kita nak buatkan aktiviti dengan menggunakan tube Pala Maltese, tube pemesongan, dan atau mungkin ada setengah sekolah dia ada tube diffraction of electron, pembelawai elektron. Mungkin ada sekolah ada lah. Alat tu mahal. Kalau cikgu ada, cikgu simpan lah. Okay? Dan gunakanlah. Okay? Untuk buat kesan fotoelektrik. Bila kita nak ajar tentang de Broglie tu. De Broglie. Nak lihat sifat elektron sebagai sifat gelombang pada elektron. Di mana kita dapat lihat elektron tu boleh dibelaukan sama seperti mana gelombang. Saya rasa sekadar berkongsi. Boleh buat PLC sikit kan? Boleh tambah sikit lagi soalan? Boleh. Sebab alang-alang sebab Cikgu Khairul dah ada VLT yang sampai 6 volt ni kan, kita nak tanya terus lah. Yang maksudnya force in the current carrying conductor in a magnetic field tu daya saling tindak tu kan. Saya perasan kalau misalnya kita buat eksperimen yang daya saling tindak tu, kalau pakai voltan yang rendah yang disuggest oleh KBSM dulu, dia macam sendu, dia tak gerak. So bila kita upgrade dia punya voltan pula, kita dapati bahawa wire yang kita pakai tu dia akan jadi macam hangus sikit. Ya. So yang tu pun normal juga ke? Sebab kalau kita gunakan voltan yang rendah, dia tak gerak langsung. Yang mana ni? Yang elektromagnet yang daya saling tindak tu, yang daya bergerak tu. Untuk eksperimen tu kita hanya perlu meningkatkan arus. Untuk eksperimen tu, oleh kerana kita menggunakan arus yang tinggi dan kita menggunakan dawai tembaga yang tebal kan. So untuk kenapa kita pakai dawai tembaga tebal? Sebab kita nak membolehkan arus yang mengalir tu tinggi. Kan? Jadi logam tu akan melebur.
logam kupron tu akan melebur. Memang itu biasa berlaku. Sebab itu setiap kali kalau eksperimen tu nak buat, kita kena gosok dengan kertas pasir. Wajib gosok kertas pasir, dia punya runway, landasan copper tu pun kena gosok. Dia punya rod copper tu pun kena gosok. Supaya memang dia akan melebur dan dia akan kadang-kadang dia akan cut off. Betul tak? Dia akan cut off current. Itu normal. Saya ada 2 kit. Satu kit tu yang memang cantik lah. Dia punya design dia kan. Ada penebat, pakai rod besi dan sebagainya. Tetapi yang rod yang kit DIY punya saya rasa lebih menjadilah kot. Sebab apa, dia pakai dawai yang agak ringan sikit kot. Yang halus. Kalau yang pakai kit tu nak tunggu dia bergolek tu memang lambat sikit lah. So bila dia bergolek pun sebab kita pakai voltan tinggi, kita pun rasa seram sebab apa, ada percikan-percikan sikit. Ya. Betul, ada percikan. Okey, terima kasih Cikgu Karun. Sama. Itu pun ada radas tu dekat rumah ni. Semua balik lah. Tembak dah. Okey. Actually kalau nak tunggu sekolah buka memang tak sempat lah kalau kita nak run satu-satu. Baik ada barang kat rumah ni yang boleh tunjuk pada pelajar. Betul. Kalau ada kesempatan ambil radar kat sekolah, ada tempat nak buat demo, boleh lah kan. Okey. Sebab itulah. Ni apa ni? Baru nak tanya Cikgu Rul. Cikgu baru balik. Saya bawa balik radar-radas. Sebab selain saya bawa balik radar, ada 2 matlamat. Satu nak ajar anak-anak murid dekat PDPR. Satu lagi anak saya form 5 tahun ni. So kena buat eksperimen wajib untuk dia. 2 tahun lepas dah form 5 dah seorang? Tak ada lah. Ini sulung form 5. Oh ni yang sulung form 5? Alright. All the best. Tapi tak sempat juga, kelas dia pun banyak kan. Tak sempat juga nak ajar dia. Okay, ada lagi tak? So kalau tak ada apa-apa, kalau ada masa lagi, saya share lagi. Google Meet, kita kongsi sikit lah. Yang rekod ni bolehlah share Cikgu Khairul. Yang rekod ni boleh dah share sebab apa, dia real. Boleh. Share dalam tu dalam grup. Tapi rekod daripada kelas tadi lah. Tak apa, tak ada masalah. Tengok apa perangai budak-budak saya. Kalau kita tanya sebut nama tak menjawab. Biasalah kot. Tu macam mana? Sama-sama kita serupa. Saya tanya pelajar, panggil nama, tak menjawab. Kena panggil orang lain. Dulu saya geram, saya remove je. Tapi tak sampai hati lah pula nak remove. Tapi kalau buat Kahoot ke yang main-main tu, laju je diorang ni masuk. Asal share password je, laju je masuk. Tapi kita pun tahu kan, itu memang sekadar untuk fun saja, untuk main-main je. InsyaAllah kalau sempat saya share lah. Saya share. Tapi kalau mungkin saya kena edit sikit lah kot. Edit sikit, ambil part yang saya kongsikan untuk PLC ni sahaja. Nak share. Itu je lah. Assalamualaikum semua. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Syarul. Waalaikumsalam. Terima kasih. Habis dah Cikgu Haikan. Okey, saya akan share nanti video yang saya rekod. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum. Salam.